binti Abu Bakar. Okey. Ini isi kandungan yang kami cari. Ada 6. Pengenalan, cara berdakwah di media sosial, dalil berdakwah di media sosial, cabaran berdakwah di media sosial dan kesan berdakwah dan kesimpulan. Okey, kita terus ke pengenalan. Okey, yang pertama, pengenalan dia, kemunculan media sosial pada masa kini dilihat sebagai satu tempat yang sesuai untuk berdakwah dalam kalangan masyarakat Islam. Macam yang kita tahu, sekarang teknologi sekarang makin tinggi, kini makin maju sekarang, kini memudahkan untuk bagi pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya. Okey. Kebanyakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain telah mewujudkan satu tempat atau satu peluang baru dalam golongan pendakwah dengan melakukan aktiviti dakwah yang sangat pantas di dalam penyampaian maklumat. Kiranya bagi pendakwah ni kira memudahkan, macam kita tahu sekarang kita dalam pandemik COVID-19, kiranya pendakwah kira dalam masjid tu kita tak boleh berkumpul. Kira tempat ni, media sosial ni tempat kita untuk berdakwah. Dengan ciri tersebut, media sosial dilihat mampu memberi kesan yang positif dalam aktiviti dakwah. Melalui media sosial bukan sahaja dalam dapat berkongsi pelbagai maklumat, juga malah boleh bertukar pendapat dan menambah ilmu pengetahuan tentang isu agama. Media sosial juga memberi manfaat besar kepada pendakwah untuk menyebar dakwah Islamiah. Justeru pengguna media sosial ini meliputi tuntutan pelaksanaan dakwah yang harus menggunakan pelbagai metod mengikut kesesuaian zaman. Sekali, dakwah hari ini memerlukan pendekatan yang lebih interaktif yang sesuai dengan peredaran dunia teknologi yang lebih maju seperti media sosial. Okey, seterusnya kita pergi ke cara pendakwah di media sosial. Cara berdakwah di media sosial ni ada 3. Membuat konten berbentuk desain, yang kedua membuat konten berbentuk gambar dan membuat konten berbentuk video. Okey. Dalam membuat konten berbentuk tulisan ni, cara seperti ini kebiasaannya dilakukan oleh para orang-orang terpelajar atau pendakwah yang memang giat menulis tulisan di media sosial. Kiranya pendakwah ni dia bijak dalam tulisan, menulis. Dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam konten tulisan biasanya berisi tentang sejarah atau pesan dakwah yang sedikit berat. Yang kedua, membuat konten berbentuk gambar. Cara dakwah dengan membuat konten gambar di media sosial seperti komik, poster ataupun gambar yang membuat pesan dakwah. Biasanya konten berbentuk gambar yang berisi pesanan dakwah ini dapat memudahkan anak-anak muda memahami dengan lebih jelas berbanding berbentuk tulisan. Yang ketiga, membuat konten berbentuk video. Cara yang ketiga ini adalah cara dakwah di media sosial dengan membuat video-video dakwah sama ada dalam animasi kartun ataupun video lain seperti filem. Konten video biasanya lebih menekankan pada pesan dakwah yang memang harus disertai dengan contoh secara nyata. Jadi mad'u mampu melihat bagaimana pelaksanaan pesan dakwah yang disampaikan. Selain itu, dengan konten video, seorang pendakwah mampu memberi kesan lebih dalam dan menyentuh bagi mad'u. Okay. Seterusnya, dalil berdakwah di media sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah di antara kalian terdapat umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada hal yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran, ayat 104. Yang kedua, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maksudnya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Okey, saya serahkan kepada partner saya, Tino Jannah. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Dengar. Maaf, saya tak boleh buka kamera ke laptop saya jam kalau buka kamera. Tak apa, okey. Clear ya suara? Alhamdulillah. Teruskan. Seterusnya kita gerak kepada dalil yang seterusnya, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Balaghu anni walawa ya.
Maksudnya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan dalil yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Fatibun nasa ala qadri aqulihim. Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, artinya berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Boleh ulang semula tak? Khatibun nas. Khatibun nasa ala qadri aqulihim. Okey, ni hadis ke ayat Quran ke? Hadis. Hadis, betul. Khatibun nasi ala qadri. Aqulihim. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Itu dia punya baris secara yang tepat lah. Okey. Artinya berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Okey, seterusnya kita bergerak kepada cabaran berdakwah di media sosial. Cabaran berdakwah di media sosial yang pertama adalah da'i haruslah mempersiapkan diri berbagai sumber Al-Quran dan hadis untuk memberi respon yang sahih dan benar kepada komen-komen mad'u. Da'i juga perlulah memperlengkapkan diri dengan ilmu pengajian Islam. Kalau dulu dakwah melalui media tradisional, media cetak dan media elektronik lebih kepada pendekatan secara sahala, di mana pendakwah tak perlu pun untuk berinteraksi dengan sasaran dakwah. Kini melalui media maya komunikasi di antara da'i dan mad'u adalah secara interaktif. Maksudnya apa yang disampaikan oleh da'i melalui laman sosial atau blognya boleh dikomen atau dipersoalkan oleh mad'u dengan menulis di ruangan komen ataupun post. Maka da'i haruslah mempersiapkan diri dengan berbekalkan sumber Al-Quran dan hadis untuk memberi respon yang sahih dan benar kepada komen-komen mad'u. Mad'u tu adalah orang yang disampaikan dakwah. So, kesilapan dalam memberi respon mungkin akan mengurangkan keyakinan mad'u terhadap kebijaksanaan da'i. Poin yang kedua adalah da'i juga harus melengkapkan diri dengan jawapan-jawapan yang menepati syariat Islam bagi isu-isu semasa. Supaya yang sedang melanda masyarakat, supaya contoh kalau mad'u tu bertanya tentang isu semasa, so da'i tu boleh jawab untuk menyampaikan dakwah. Kita gerak kepada poin yang ketiga, iaitu da'i mestilah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menarik perhatian golongan remaja. Seorang pendakwah perlu menggunakan isi dakwah yang menarik dan cara penyampaian yang berhikmah kerana pendekatan yang digunakan oleh seorang pendakwah merupakan perkara yang penting dalam dunia pendakwahan supaya apa yang disampaikan dapat diterima baik oleh golongan sasaran dakwah. Berdakwah secara berhikmah mempunyai kekuatan tersendiri yang boleh mempengaruhi sasaran dakwah dan ianya akan menjadi kayu ukur kejayaan sesuatu dakwah yang dijalankan. Seterusnya yang keempat, da'i perlulah kreatif dan inovatif dalam berbagai pendekatan dakwah untuk menyebarkan dakwah sama ada kepada remaja, lelaki, perempuan ataupun kanak-kanak. Seterusnya, kita gerak kepada kesan berdakwah di media sosial. Poin yang pertama adalah dakwah menerusi media sosial bukan sahaja memberi implikasi kepada individu untuk kembali mentaati perintah Allah, tapi turut juga memberi kesan dan kebaikan kepada masyarakat supaya hidup satu padu. Seterusnya, implikasi dakwah Islam yang dapat dibuat juga, ini typo tu. Implikasi dakwah Islam yang dibuat juga dapat membendung kemaksiatan dan kemungkaran. Contohnya melalui video-video dakwah yang disebarkan di media sosial seperti dari Dr. Ustaz Arinin, Ustaz Biliu ataupun Indri Ramli. Poin yang ketiga adalah penyebaran dakwah melalui media sosial menjadi keutamaan hari ini kerana ia mampu menyelesaikan lebih ramai sasaran. Contohnya, seorang pendakwah memilih media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan dakwah dengan memberi ceramah melalui video mengenai adab melalui Facebook ataupun Instagram. Sebagai itu, ramai orang guna. Seterusnya, kita semua haruslah sama-sama bertanggungjawab menggunakan teknologi yang ada untuk menyampaikan dakwah. Gunakan pendekatan media sosial dengan cara baik, bukan dengan cara yang buruk seperti fitnah ataupun mencerca. Seterusnya, kita bergerak kepada kesimpulan. Kesimpulannya, dakwah ialah usaha menyampai, mengajak dan menyeru manusia kepada mengenali Islam. Manakala media sosial pula merupakan satu medium penyampaian maklumat dan ilmu terpenting yang sangat berpengaruh pada masa kini dalam kalangan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial masih lagi kurang dan lesu dalam mengaplikasi dakwah melalui medium ini. Dapatan kajian telah membuktikan kepentingan media sosial dalam menyampaikan misi dakwah.
Selain itu, kewujudan media kontemporari ini memberikan banyak kemudahan dan pilihan kepada pendakwah dalam menyebarkan Islam. Tapi dalam masa yang sama, ianya mewujudkan pelbagai masalah dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, pelbagai cabaran wujud dalam menyelusuri arus kemodenan hari ini dan para pendakwah tidak seharusnya berpelut tubuh sahaja. Justru itu, pendekatan dakwah melalui media sosial dirasakan lebih efektif dan berkesan kerana media sosial dapat menjangkau khalayak yang ramai tanpa mengira masa dan tempat. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.